Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit ta'arain. Amin. Kata musannif, wal wahdaniyatu, artinya keasaan pada zatnya dan segala sifatnya dan pada segala af'alnya. Dan ketahui daripada yang demikian itu bahawasanya segala bahagian wahdaniyah itu tiga. Pertamanya wahdaniyah pada zat, dan bahagiannya dua makna. Dan satu maknanya tiada bersusun zat Allah Ta'ala itu daripada dua jauhar ataupun lebih daripadanya. Satu lagi maknanya tiada berbilang pada zat, maka wahdaniyah pada zat itu satu ibarat, yakni satu perkataan yang diaturkan dengan dia, menafikan kam muttasil pada zat, iaitu pulang kepada makna pertama, dan dengan dia menafikan kam mumpasil pada zat, iaitu pulang kepada makna yang kedua. Maka kam muttasil itu bilangan yang mubaham, yang terbit daripada arat, yang berdiri, yang berhubung suku-sukunya. Dan kam mumpasil itu bilangan yang mubaham, yang terbit daripada arat, yang berdiri dengan bercerai suku-sukunya. Dan keduanya wahdaniyah pada segala sifat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia pula, ihsan dia, masih beri kelangsungan hayat pada kita hingga saat ni. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita istiqamah, minat, aloba, ada kesungguhan untuk berada dalam majlis ilmu, untuk mengenal Tuhan. Alhamdulillah, diberi kita ada perasaan dan perasankan Allah Ta'ala lah jadikan kita dan memberikan kepada kita segala kurnia, tak ada kecuali apa pun melainkan semua datang daripada Allah. Alhamdulillah, perasankan ke Allah Ta'ala menyatulah dikatakan iman, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada pula dalam majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kitab kita pakai muka surat 11, nak sambung wahdaniyah. Sifat seterusnya yang tak dapat tidak mesti dibicara dalam bab ketuhanan. Antara bab paling besar dalam bab ketuhanan ni adalah wahdaniyah. Dan kita belajar ni wahdaniyah di atas wazan fa'laniyah. Wahdaniyah wazan wahdan, wazan fa'lan, nak menunjukkan atas wazan mubalaghah ataupun kesungguhan Allah Ta'ala, ataupun nak menyungguhkan keasaan Allah Ta'ala ni, asa dia seasa-asanya,
yang dari segala sudut aspeknya tak ada pengecualian sedikit pun pada Allah Ta'ala yang nak boleh ternafi daripada dia, asa dia, tunggalnya dia, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Satu atas bicara kitab, atas bicara bab, sebut ulama dengan istilah wahdaniyah. Kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, tapi kita nak belajar ni wahdan. Di atas makna wahdan yang macam tu, atas auzan mubalaghah tu istilahnya. Maksudnya di atas satu wazan untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni tunggal setunggal-tunggalnya, yang turut bahasanya. Ada bahasa tunggal yang memang kita faham, Allah Ta'ala satu, tak ada siapa sekutu dengan dia. Alhamdulillah, itu iman taklid. Kita belajar bodoh-bodoh pun faham dah, itu memang Allah Ta'ala ni mana ada yang sekutu dengan dia. Budak-budak tadika pun pandai. Cuma bila kita lanjutkan dengan apa ulama bahas, satu persatu ambil pada intipati Quran dan hadis ni, itu yang terbit dengan apa dia nak bahas nanti. Ada huraian dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan. Saya mengaji ada satu lagi bab, itulah wahdaniah dari sudut pemilikan. Semuanya wajib kita tauhidkan Allah Ta'ala, dan tauhid ke Allah Ta'ala ni pasal apa? Pasal ajaran utama kita, ajaran Islam dan iman ni adalah tauhid. La ilaha illallah tu maksudnya nak mengasakan Allah jua bersifat uluhiyah, dia jua bersifat Tuhan. Tak ada yang boleh ada bercirikan Tuhan ni sama ada dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, pemilikannya, melainkan Allah ajalah Tuhan dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Adapun makhluk, bila-bila pun zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk, mesti di atas tahap makhluk, martabat makhluk, kedudukan makhluk, takkan terangkat sikit pun bertukar menjadi bab ketuhanan. Dengan bahasa lain, takkan boleh sama sekali di-upgradekan keadaan yang ada pada makhluk jadi Tuhan. Subhanallah, mustahil, tak masuk akal. Takkan berubah hakikat makhluk bertukar menjadi hakikat Tuhan. Subhanallah. Begitu juga takkan bertukar hakikat Tuhan untuk berubah menjadi pada makhluk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mesti clear pahaman tu. Walaupun kita tengok pahaman tu, tengok macam biasa je, tapi kita tengok macam biasa, kita sebenarnya tak faham dan tak alami, dan tak, orang kata apa, tak hayati, tak faham betul-betul maksud yang nak kata Allah Ta'ala ni dia jua bersifat ketuhanan. Makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Dari sudut mana, angle mana, tu yang kita nak bicara ni. Kena wahdaniyah Allah Ta'ala betul-betul. Asas disebut dalam ni tiga, itulah dalam konteks zat, sifat, af'al. Satu lagi ialah bab permilikan, mesti benar dan lurus fahaman kita mengasakan Allah Ta'ala. Sebab ni orang kafir satu hal, orang Islam kita pun masih ada yang sesat dalam bab wahdaniyah ni. Sama ada wahdaniyah dalam bab zat, kita jumpa ni Wahabi sesat dalam bab tu, dalam bab zat. Wahdaniyah dalam bab sifat, tu rata-rata orang Islam bermasalah pasal ada syirik. Bila wahdaniyah ni maksudnya lawan wahdaniyah ta'addud, berbilang, maksudnya syirik. Ada syirik dari sudut zat, ada syirik dari sudut sifat, ada syirik dari sudut perbuatan, ada syirik dari sudut pemilikan. Sebab kita bila nak dapat tauhid mesti keluar daripada tauhid ni kufur, syirik. Dan kufur memang salah besar, syirik pun salah besar. Suci daripada kufur dan syirik ni barulah dapat tauhid. Baik. Jadi atas asal bab kita wahdaniyah ni artinya, terjemah wahdaniyah tu keasaan. Masuk keasaan tu keadaan Allah Ta'ala yang asa, keadaan Allah Ta'ala yang tunggal. Maksudnya Allah Ta'ala ni
keadaan yang mesti sabit pada dia asa. Sudut zat dia, sudut sifat dia, sudut perbuatan dia, sudut milik dia. Baik. Itu yang dia bagi huraian keasal Allah Ta'ala ni pada zat. Satu. Asa pada sifat. Dua. Dan pada segala af'alnya. Tiga. Empat kitab tak sebut, tapi mengaji bermusyabahah dengan guru sebut. Satu mengaji kita ni berguru ni dia lebih daripada apa yang kadang kita menghadap dengan kitab. Mengaji mulut ke mulut ni dia ada bab yang tak dapat melalui catatan, dia dapat melalui huraian. Satu mengaji dengan talaki bermusyabahah ni dia jauh bumi dengan langit berbanding dengan orang yang hanya baca buku lah. Satu mengaji perhatian besar adalah simak, pendengaran. Dengar elok-elok apa benda yang mengaji. Kitab baca boleh baca sendiri, tapi huraian mana boleh dengar, melainkan pergi jumpa guru talaki, ambil betul-betul dengar dia punya penjelasan tu. Yang tu sebab besar untuk kita boleh hadam apa benda dia nak ajar. Kalau nak kira baca, balik baca, tak ada guru boleh baca, tapi belum tentu boleh faham. Satu antara besar kita adab mengaji ni ialah berguru. Dan guru kena jaga semua adab tertib guru. Waktu kita belajar, khasnya fokus, ambil perhatian. Ada muskil tak sama dengan apa yang sepatutnya kita nak faham, tanya. Pasal benda-benda macam tu, kalau ada yang gagal tu, dia menggagalkan faham kita. Alhamdulillah. Ada lagi yang tak ada ni? Balik ke apa? Mau kulit apa balik? Demam pula. Demam balik. Baik. Jadi wahdaniah ni pada zat, sifat, af'al. Dan ketahui olehmu daripada yang demikian itu bahawasanya segala bahagian wahdaniah itu tiga lah. Bahkan dengan mengaji ada satu lagi empat. Pertamanya wahdaniah pada zat, asa pada zat, tunggal pada zat. Saya sebutlah tadi, dan umum kita faham asa pada zat ni, zat Allah takkan ada seumpama macam zat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu kita tak ada masalah langsung. Waktu kita budak-budak tadika, budak jaya satu pun faham. Alhamdulillah. Faham dari sudut nak faham wahdaniah tu. Ada pun sentiasa nak isbat di hati. Waktu memang kena mengaji lagi lah. Supaya macam mana boleh dengan tengok je makhluk ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Sehingga Allah mustahil untuk dilupa. Hadanallah ila siratal mustaqim. Sepatutnya macam tu. Hasil daripada pengajian tauhid yang sempurna, itu adalah hasil yang akan dapat, yang diperolehi kalau benar-benar jadi ahli tauhid dan faham tauhid. Apa dia? Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat kita, ingat Allah. Ingat kawan, ingat Allah. Ingat mak bapak, ingat Allah. Ingat Nabi Muhammad, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat isteri, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat apa saja. Pasal mana boleh Allah Ta'ala dilupakan? Pasal makhluk dan Allah Ta'ala berpisah tiada. Pasal makhluk datang daripada Allah Ta'ala. Faham je makhluk, sepatutnya faham Allah lah yang jadikan makhluk. Baik. Yang tu satu hal. Yang tu yang lanjutan dia kena ngaji tasawuf tu. Pasal dengan tauhid, dengan ilmu dan teori ni, tanpa ada latihan tazkiyah, tarbiyah, tak boleh capai macam saya sebut tu. Dalam kita duduk pengajian, ada pengajian, ada tarbiyah, ada tazkiyah pun, tutup guru, duduk asuh kita pun, tu pun belum dapat lagi untuk boleh sentiasa mentauhid ke Allah Ta'ala, taqwa ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, gerun ke Allah Ta'ala, kasih ke Allah Ta'ala, cinta ke Allah Ta'ala, jatuh hati dengan Allah Ta'ala, ingat sungguh banyak-banyak ke Allah Ta'ala. Sembang boleh lah. Tak dapat tu perlu mujahadah dan perlu istiqamah dalam jangka masa yang sangat panjang. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi atas faham asasnya macam ni lah. Wahdaniah pada zat ni
Dua makna. Ada makna satu ni yang memang kita dah faham. Apa dia? Cuma yang ni, dia nak sebut ni, yang ni yang saya kata ada Wahabi punya faham tu. Apa dia? Dan satu maknanya, makna yang pertama ni, zat Allah Ta'ala satu ni maksudnya tiada bersusun zat Allah itu daripada dua jauhar atau lebih daripadanya. Dengar elok perkataan makna dia tu. Asa Allah Ta'ala pada zat ni antara makna dia, tiada bersusun zat Allah Ta'ala itu daripada dua jauhar, maksudnya dua molekul, dua zarrah, ataupun lebih daripada dua molekul, daripada dua zarrah, daripadanya, daripada zarrah itu. Subhanallah. Jadi asa Allah Ta'ala dengan mana mustahil zat Allah Ta'ala ni bersusun-susun daripada jauhar. Bahasa yang moden kita pakai, bersusun-susun yang terdiri daripada molekul-molekul, zarah-zarah tertentu. Yang tu memang nampak bodoh sangat lah. Siapa ada faham macam tu kan? Ke Wahabi je faham. Tengok bahasa dia. Nampak macam murni sikit pasal Wahabi faham ke tu? Apa dia? Allah Ta'ala ni, dia ada muka, ada tangan, ada mata, ada betis. Oh, macam tu. Dia tak sebutlah jauhar, dia tak sebutlah jisim, dia tak sebut. Tapi Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada dua tangan, satu tangan, banyak tangan. Allah ada mata. Lagi Allah Ta'ala ada betis. Lagi Allah ada muka. Oh, selama je sebut pada Allah Ta'ala. Dan dia memahamkan macam tu, memang tak ada apa dalam kepala otak tu, melainkan dia faham zahir ayat. Yang tu yang saya kata, dan kita belajar ada awal-awal lagi, prinsip ketuhanan dia civil sini ialah Wahabi. Pasal apa? Pasal dia faham ayat-ayat Quran secara lahiriah, zahir. Pegang hanya translation, word by word. Sedangkan tanpa melihat secara keseluruhan, apa sepatutnya kena buat kesimpulan dalam bab ketuhanan supaya jangan ada kesilapan. Wahabi sini yang masalah. Pasal dia memahamkan muka, walaupun kita muka yang layak, lepas tu ada tangan yang layak, maksudnya Allah Ta'ala ni terdiri daripada ada muka, ada tangan. Kita katalah muka ni satu, tangan ni satu, jadi dah dua jauhar. Satu jauhar tangan, satu jauhar muka. Kata dia janganlah fikir macam-macam, muka macam mana. Tak, kita bukan fikir masalah muka macam mana. Kita dah cerita kalimah yang kau pakai je. Ada muka, ada tangan. Allah satu. Bila ada muka, ada tangan, maksudnya zat Allah Ta'ala satu tu tentulah bercantum antara muka dan tangan. Walaupun kita tak bayang muka macam mana, mata macam mana, tangan macam mana, tapi faham Allah ada muka, ada tangan. Tentulah Allah Ta'ala ni bersusun-susun daripada sesuatu. Takkanlah Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, muka ni asin, tangan ni asin, mata asin. Subhanallah. Bangang apa faham macam tu? Memang Wahabi bangang. Bukan bangang sikit, bangang besar. Bangang tu menafikan ketuhanan. Menafikan makna ahad, menafikan makna wahid. Pasal antara makna ahad tu bukan saja zat dia satu, tapi zat dia mustahil bersusun-susun murakkab daripada sesuatu. Muka, tangan, mata, betis. Subhanallah. Tu yang kata dia orang ni gila. Fahaman apa benda kat tu. Yahudi pun rasa tak faham macam tu. Alhamdulillah. Salah besar tu bab akidah tu. Tu kesalahan Wahabi di situ, dia faham apa nama dia? Istilahnya menafikan ahadiyah pada Allah Ta'ala, menafikan wahidiyah pada Allah Ta'ala. Pasal mengisbatkan zat Allah Ta'ala murakkab, bersusun-susun antara sesuatu. Bersusun tu apa? Ada muka, ada tangan, ada mata. Cukup dah sebut tiga tu. Banyak-banyak lagi kepala kan. Yang tu pun kita dengar merepek lah, kembang tekok lah dengar. Tapi dia orang selama je pada mereka itulah akidah yang betul.
Syah nak berdebat lagi, nak menunjukkan bahawasanya memang Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata. Alai. Pula tu ada pendebat dia yang sangat hebat, yang semua satu dunia kenal, dan jadi jurulatih debat pula. Oh, pendebat tu lah dia nak panggil, nak kelahi dengan kita kan. Kita tu dia nak panggil kelahi dengan saya lah itu kan. Ni nak panggil kelahi dengan orang lain pula. Semua geng-geng ahli sunnah wal jamaah semua dia nak panggil kelahi semua. Pasal pendebat tu pada dia orang hebat gila lah, lebih pada Tuhan ni ikut. Sampai kepala otak dia sewil dengan Tuhan. Itu dia nak kelahi, dia nak kata Allah Ta'ala atas aras. Boleh tak boleh kata Allah atas aras? Ya ni kalau faham dia, pasal dia geng yang sama, dia tentu boleh kata, boleh tak boleh kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata. Kaedah kita ulama terang-terang lah sebut apa dia? Mustahil ada muka, ada tangan, ada mata, pasal menafikan wahidiyah dan ahadiyah pada Allah Ta'ala. Satu makna wahid apa, makna ahad apa? Terjemah mudah, makna ahad tunggal satu kan. Satu tu maksud dia apa? Adapun satu dengan makna tak ada zat yang macam zat Allah Ta'ala. Yang tu bab mufasil, satu benda yang asing dengan Allah Ta'ala, nak dikaitkan dengan Allah Ta'ala, nak dimisil dengan Allah Ta'ala, nak diserupa dengan Allah Ta'ala, tu memang tak ada. Tu saya kata yang tu budak tadika, faham? Tapi Wahabi masalah macam mana? Dia faham Allah Ta'ala yang tak ada zat lain yang serupa macam dia tu, tapi zat Allah Ta'ala tu, diri Allah Ta'ala tu dia faham ada muka, ada tangan, ada mata. Bahkan pahaman dia sewil kata dia, kalau kita tanya lah Allah Ta'ala ni ada berapa tangan? Pasal ada ayat Quran sebut satu tangan, ada ayat Quran sebut dua tangan, ada ayat Quran sebut banyak tangan, ada ayat Quran sebut yadullah fawqa aydihim, ada ayat Quran sebut bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, ada ayat Quran sebut was samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi wa inna lahu lamusiun. Wa inna lajak mulut wa inna wasamaa banainaha bi aidin wa inna lamusiun. Kan? Bi aidin tu jamak tu. Cuba tanya nak, oi Wahabi, Allah Ta'ala ni satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Pasal semua yang Quran sebut ada satu, ada dua, ada banyak. Nak tahu bangangnya Wahabi jawab ke? Kata dia, mensabitkan Allah Ta'ala banyak tangan tak menafikan satu tangan Allah Ta'ala. Bangga apa faham itu? Jadi kalau dia jawab itu apa fahamnya? Memang dia faham Allah Ta'ala banyak tangan. Subhanallah, subhanallah. Itu kata dia bangang bodoh, dia tak faham. Dia tak faham maksud yang dikendaki, murad yang dikendaki daripada Al-Quran. Yang tu walaupun dia berlaku kontradik, berlaku percanggahan antara mana wahidiyah, ahadiyah, menafikan makna lam yalid walam yulad. Itu mana ahad. Antara mana ahad tu lam yalid walam yulad. Asal terjemah tu tak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat Quran tu bukan nak menafikan Allah Ta'ala ni perempuan, yang Allah Ta'ala lelaki, pasal dia bukan beranak. Subhanallah, bukan gitu. Ayat Quran tu lam yalid walam yulad, dengan mana Allah Ta'ala ni tak beranak tu maksudnya mustahil akan ada sesuatu boleh tercerai pada Allah Ta'ala. Walam yulad dan tidak diperanakkan maksudnya Allah bukan ceraian daripada sesuatu. Jadi hak mana yang ternafi ni? Lam yalid tu. Kalau dia kata ada muka, ada tangan, maksudnya Allah Ta'ala ni bersusun-susun daripada sesuatu, sah untuk ada sesuatu terpisah daripada dia. Pasal mana lam yalid, lazim daripada mana beranak, apa dia? Terpisah sesuatu daripada zat sesuatu. Hak itulah beranak. Boleh? Faham? Sebut apa? Memang ulama kita hurai macam tu, satu prinsip yang nak dinafikan daripada ayat Quran tu bukan saja menafi beranak. Bukan untuk kata ayat Quran tu menafikan beranak tu bukan maksudnya menafikan Allah Ta'ala ni perempuan. Kalau tu kalau tak perempuan Allah Ta'ala lelaki lah. Subhanallah, subhanallah. Itu bukan makna dia. Jadi ayat Quran tu nak menunjukkan apa? Mustahil daripada Allah Ta'ala boleh dia ada sesuatu terpisah pada dia, boleh tertanggal pada dia, boleh diceraikan daripada dia. Dah ada kata ada muka, ada tangan dua, ada tangan banyak, ada mata, tentulah semua tu dah banyak-banyak tu tentulah sah untuk boleh ada keberangkalian, boleh dipisah-pisahkan. Pasal mata lain, tangan lain, kaki lain,
Muka lain. Nah, inilah sewilnya pahaman Wahabi. Dan sewilnya sesat. Gilanya sesat. Bahkan sesat tu menafikan wahdaniah, silap boleh kufur, mati, masuk neraka kekal abadi selama-lama. Na'udzubillah. Tu bahaya pahaman Wahabi. Na'udzubillah. Tapi zaman ni yang pahaman Wahabi tu, mereka dengan bangganya menceritakan ayat Quran tu, kononnya kami ni akidah salaf, katanya. Tak betul. Kalau kita nak bagi juga, dia nak kata salaf, katalah salaf, tapi salaf yang sesat. Adakah salaf yang betul? Salaf yang betul ni salaf yang original salaf. Nak kira salaf, Syiah salaf, Musailamatul Kadzab salaf. Duduk zaman tu. Abu Jahal, Abu Lahab salaf tu. Duduk zaman Rasulullah, hidup zaman Rasulullah masih hidup. Kalau ikut salaf, tu salaf. Tapi sesat gilanya. Na'udzubillah. Baik. Tu pahaman sekali lalu sebut. Yang boleh jadi sesat ni, hak ni. Jadi mustahil zat Allah Ta'ala bersusun daripada dua jauhar, dua pun salah atau lebih pun salah. Pasal yang tu akan mengertikan zat Allah Ta'ala ni iktibar yang muttasil, ta'addud, yang muttasil pada zat. Tu istilahnya. Subhanallah, mustahil Allah Ta'ala punya tu. Baik, itu satu makna. Dan satu lagi maknanya, makna wahdaniyah ni pada zat. Allah Ta'ala asa pada zat. Apa dia? Tiada berbilang-bilang pada zat, tak berbilang-bilang pada zat. Ni berbilang zat macam mana? Tak berbilang pada zat yang ada zat lain yang macam Allah Ta'ala. Tu. Yang tu memang saya sebut awal lagi tadi, budak-budak tadika pun faham. Maka wahdaniyah pada zat itu, baik, kalau gitu wahdaniyah asa tunggal Allah Ta'ala pada zat ni, maksud dia macam mana? Dia lah ibarat, yakni satu perkataan, satu ungkapan, satu perkataan, satu istilah yang diaturkan dengan dia, dengan sebut wahdaniyah ni, menafikan kam muttasil pada zat. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama. Jadi bila kata Allah Ta'ala satu, maksudnya menafikan kam muttasil pada zat. Ambil satu-satu kalimah tu, apa maksud dia? Menafikan kam, berbilang, muttasil yang berhubung pada zat. Apa maksud menafikan berbilang-bilang yang berhubung pada zat? Maksudnya mustahil zat Allah Ta'ala ni, zat dia yang satu tu berbilang-bilang yang berhubung, ada muka, ada mata, ada tangan, ada betis. Subhanallah. Itulah wahdaniyah tu. Ahad menafikan berbilang-bilang yang bersambung pada zat. Istilah Arabnya kam, menafikan kam muttasil fi zat. Ni faham elok. Ambil elok istilah. Jadi orang kata kenapa pula boleh faham gitu? Pasal dia menghuraikan wahdaniyah tu, menghuraikan makna ahadiyah pada Allah Ta'ala. Antara makna ahadiyah apa dia? Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid? Mustahil Allah Ta'ala zat dia boleh tercerai sesuatu pada dia. Antaranya pasal apa boleh tercerai sesuatu pada dia? Pasal duk faham ada muka, ada mata, ada tangan. Yang zat Allah Ta'ala ni walaupun satu, tapi zat dia yang satu tu terdiri daripada berbagai-bagai juzuk, jauhar. Dua pun dah salah, apatah lagi banyak. Apatah lagi bila sebut muka. Muka bukan jauhar seketui. Muka mesti ada komponen-komponen tertentu baru nak panggil muka. Tangan mesti ada macam ni, macam ni, macam ni, ciri macam ni baru panggil tangan. Mata mesti ada macam ni, macam ni, macam ni baru panggil mata. Allah Ta'ala mustahil semua tu, pasal lam yalid, pasal dia ahad. Ahad tu dengan mana la yaqbalul qismah wa ta'addud. Allah Ta'ala mustahil dia boleh menerima
pembahagian boleh dijuzuk-juzuk anggota kan dia, dan mustahil zat dia sendiri boleh berbilang-bilang, ada 2, 3, 4 zat dia. Subhanallah, dua-dua makna tu ternafi. Boleh ternafi macam mana? Ahad, wahid. Satu kita belajar ni, kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, tapi kita belajar wahdaniyah. Jadi apa makna wahdaniyah? Maksudnya kaunuhu wahidan wa ahadan. Keadaan Allah Ta'ala asa wahid, dari sudut kata takkan la sani alahu fi wujudi. Dan juga makna wahdaniyah ni kaunuhu ahadan. Keadaan Allah Ta'ala ni ahad. Apa nak ahad? La yaqbalul qismah. Zat dia tak akan boleh sama sekali untuk ada tasawur boleh diagi-agikan, boleh dibelah bagi yang terdiri daripada komponen muka, tangan, mata seumpamanya. Subhanallah, menafikan makna ta'addud dan qismahnya itu ternafi dengan ahad. Menafikan ada sani, yang kedua daripada zat dia, yang tu ternafi dengan wahid. Wahid. Jadi kita belajar bukan ahad, kita belajar wahid, tapi kita belajar wahdan. Tu lama kita bagi huraian tu best. Saya mengaji mula-mula dengar ni, oh macam tu ke fahamnya? Kita selalu wahdaniyah makna apa? Tunggal, asa, satu. Sudah habis lah, bodoh kita macam tu jelah kan. Tapi bila kita dengar guru pakar cerita macam mana, oh macam ni faham ni, padanlah kita tak belajar wahid ahad. Lu jumpa qul huwallahu ahad. Kita bukan belajar ahad, kita bukan belajar wahid, kita belajar wahdaniyah. Oh tu ngapa panjang sangat tu. Nak menunjukkan kata faham ni tu jauhnya, dalamnya. Tu saja saya panjangkan bunyi bahasa tu. Kalau faham cetek macam Wahabi faham, hancur akidah. Walaupun faham Allah Ta'ala satu, tapi faham itu macam mana tokoh Hindu ni faham. Tak mana tahu tokoh Hindu, ada tangan 8, ada tangan 10. Ada belalai, ada kepala, ada muka, ada tangan. Cuma dia tak ada lah, saya tak biasalah dengar sebut ada belalai apa tu, tapi dia tak faham ada muka, ada tangan, ada mata, selamba je dia sebut. Bahkan kalau tengok kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Wahabi ni, yang ada kat saya ni, Muhammad Saleh Utsaimin punya kitab, nama akidah ahli sunnah wal jamaah, dia kata apa? Allah Ta'ala ni rambut kerintin, selamba ya ada. Dalam hadis ada Allah Ta'ala tinggi 70 hasta. Pasal Allah Ta'ala cipta Adam ni ala suratihi, Allah Ta'ala cipta Adam di atas rupa, Allah Ta'ala cipta Adam di atas rupa Allah Ta'ala. Nak tengok Allah Ta'ala macam mana, tengok Nabi Adam. Ada riwayat sebut Nabi Adam rambut keriting, tu dia kata Allah Ta'ala rambut keriting. Ada riwayat sebut Nabi Adam ni tinggi 70 hasta, satu dia kata Allah Ta'ala tinggi 70 hasta. Gila babi apa Wahabi ni. Mungkin kita tak bisa tengok kita Wahabi ni tu, dan pahaman-pahaman Wahabi tu mampus dia tak cerita punya kat Malaysia. Yang macam tu lah dia tak cerita. Kalau dia cerita macam mana, orang terajak je Wahabi ni. Habis lah nama apa, Torah apa nama Torah ke apa ke. Habis orang terajang itu pasal apa? Bangang nak mampus. Bubuh lah nama institut apa dia duk ngajar, dia duk buka, dia buat macam ni. Oh ada kelas macam ni, ada pertubuhan macam ni, followers dia punya ramai, ada PhD, jadi ahli majlis fatwa ke apa. Gila babinya akidah ni. Rasa semua orang sepak terajang ya, pahaman dia. Cerita macam tu cuba buka tengok kami nak dengar. Tapi jangan tak tahu dalam dia buka-buka tu pun esok ramai telan tu. Ya. Pasal apa? Ada orang dah yang pahaman sesat ni dah ada ni. Kalau orang dah sesat tu, dia dah ikut punya, kalau katalah apa pun dia akan tetap ikut yang sesat tu walaupun benda tu sesat. Jagalah, hati-hatilah sikit. Jadi dengan apa kita bicara tu menafikan dua kam pada zat. Itu dia kata wadaniyah ni satu ibarat, maksudnya perkataan yang
aturkan dengan dia untuk menafikan kam muttasil pada zat. Menafikan kam muttasil pada zat ni, pulang dia rujuk kepada makna yang pertama. Apa dia? Mustahil zat Allah Ta'ala terdiri daripada dua jauhar ataupun lebih. Itu makna pertama. Dan dengan dia, dengan wahdaniyah pada zat ni juga menafikan kam mumpasil pada zat. Yang kam mumpasil pada zat ni, dia iaitu pulang, dia rujuk kepada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Mustahil ada satu lagi zat yang mislu dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan itulah juga menghuraikan makna laisa kamislihi syai'. Tak ada seumpama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Satu Yasin macam Allah Ta'ala tak ada. Zat Allah Ta'ala ni tak ada seumpama dengan sesuatu. Kalau kata ada muka, ada tangan, ada mata, maksudnya ada mislu pada Allah Ta'ala dari sudut makhluk ada muka, ada tangan, ada mata. Allah pun ada muka, ada tangan, ada mata. Ada mislu dia. Walaupun dia kata Allah Ta'ala, muka Allah Ta'ala tak serupa muka kita, tangan dia tak serupa muka tangan kita, mata dia tak serupa mata kita. Walaupun dia kata itu, sesat akidah tu. Pasal apa? Pasal dia memahamkan masih Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata, ada mislu dengan makhluk. Kalau dia kata mata Allah sebiji yang mata kita, tu memang bangang gila, babi gilanya. Boh pi bahasa-bahasa macam tu nak menunjukkan fahaman tu sesat gilanya, orang kata-kata faham. Tapi dia sebut Allah Ta'ala ada muka yang layak dengan dia. Oh, relax ya dengar tu. Allah Ta'ala ada tangan yang layak dengan dia. Oh, dengar relax, macam murni dengar. Allah ada tangan yang layak dengan dia. Oh, murni dengar. Padahal sesat gila tu. Subhanallah. Satu saya sebut ayat tu sesat tak mana? Sesat tu pasal dia berlaku kontradik antara makna ahad, ahada dan wahid. Dan berlawanan dengan makna laisa kamitsli syai'. Tak ada mislu pada Allah Ta'ala. Faham Allah Ta'ala ada muka, walaupun muka yang layak, muka masih mislu. Walaupun muka Allah Ta'ala lain mana muka kita, tapi ada muka tu ada mislu. Ada tangan, ada mislu. Ada mata, maksudnya ada mislu. Untuk apa maksud dia? Mesti ada maksud. Tapi terjemahan zahir itu bukan maksud. Itu bukan dikenaki. Untuk apa maksud dia? Saya dah ajar kaedah awal-awal macam mana. Wallahu alam. Mustahil makna zahir macam mana terjemahan ayat Quran, mesti ada makna. Untuk macam mana? Kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Apa dia? Amir ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Wa yabqa wajhu rabbika. Yadullah fawqa aydihim. Wasna'il fulka bi a'yunina. Macam mana Allah Ta'ala sebut? Baca je ayat Quran tu. Apa makna dia? Mesti ada makna, takkan tak ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Hak ni salaf. Hak ni salaf. Hak ni salaf. Hak ni selamat. Ni akidah sahih. Dia orang punya dakwa salah, perhati ya. Saya tak sebut banyak kali pun pandanah tu. Sekali tu. Beza sangat antara salaf yang dihurai oleh para ulama tutup guru kita dengan salaf mengikut version mereka, perception mereka tu Wahabi konon salaf tapi sebenarnya Mujassimah. Faham dia berjisim, faham dia berjuzuk, faham dia beranggota, faham dia masih ada tasbih pada Allah Ta'ala, faham dia tajsim pada Allah Ta'ala, menjisim dengan Allah Ta'ala, menjuzuk dengan Allah Ta'ala, menganggota dengan Allah Ta'ala, faham dia memurakkab dengan Allah Ta'ala, meletakkan Allah Ta'ala ni, zat Allah Ta'ala ni bersusun-susun dengan sesuatu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu salah dia. Dan salah ni bukan salah kecil tu. Ya. Dan yang bercakap macam ni bukan sebarang orang. Ustaz. Nama apa? Maulana. Nama apa? Nama tuan guru. Nama apa? Presiden. Nama apa? Nama Mursyidul Am. Yang nama apa? Nama hebat-hebat. Nama apa? Doktor. Nama apa? Mufti. Nama apa? Ahli majlis fatwa. Nama apa? Pensyarah universiti. Nama apa? Ustaz dalam radio. Nama apa? Ustaz dalam TV
TV9. Wah, pergi bahasa macam tu kan. Oh, bukan sebarang orang sebut. Dan ni yang bengong habis orang ramai. Pasal ada benda-benda yang memang terasa dalam akidah boleh salah. Satu kedengar saya sebut. Terang akidah macam ni pun ada orang boleh sivil. Walaupun nama tok guru, walaupun nama mufti, walaupun nama ahli majlis fatwa, walaupun nama doktor, walaupun pensyarah universiti, walaupun macam-macam gelar, walaupun nama maulana, boleh sesat gilanya. Kalau takkan nak cerita COVID tak payah sembang, ramai masuk parit. Kalau takkan nak cerita nak kena vaksin tak kena vaksin, ramai masuk parit, tak payah sembang lah. Akidah teras la ilaha illallah, Allah ahad, Allah wahid wahdaniyah ni pun ramai tak faham. Tak payah sembang nak sembang bab COVID, bab vaksin. Itu tak heran saya. Satu saya Lord Ranger apa? Tak ada masalah. Pasal apa? Oh, dan orang Ta'ala tunjuk kita semua jalan betul. Siapa? Pasal duduk zaman akhir kita, zaman hujung ni, untuk berada di atas jalan benar ni memang tercabar sungguh. Tercabar sungguh. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tak ada kita punya kerja benda ni. Apa dia? Cerita bagi hak betul. Lepas tu macam mana? Pekakkan daripada cerita-cerita hak merepek tu. Betulkan jalan kita, banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran, istighfar lah banyak-banyak. Mudah-mudahan mati dalam keadaan iman atau akidah yang sahih. Amalan memang sikit, tapi akidah kita sahih. Tak terikut kita dengan pahaman susang-susang. Alhamdulillah. Itulah tempat kita nak jaga. Satu, ngajar ya. Online mana yang boleh ngajar je lah. Nak masuk masjid susah, nak masuk surau susah. Tambah ada negeri-negeri nak kena 2 dos, tak ada dos. Berbala lah. Macam-macam syarat. Lebih daripada syarat sembahyang Jumaat lagi. Sembahyang Jumaat pun orang tak sibuk. Untuk kerahkan orang pergi sembahyang Jumaat. Ni sampai orang nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh. Lebih daripada wajib pada sembahyang Jumaat lagi kan. Na'udzubillah. Maka mekam mutasil itu bilangan yang mubham yang terbit daripada arad yang berdiri dengan yang berhubung suku-sukunya. Jadi istilah mutasil ni kata dia, dialah angka bilangan yang mubham, dialah angka yang mubham yang nama pun kam, maksudnya berbilang-bilang. Kam tu asal terjemah berapa, tapi dia nak isyarat berbilang-bilang. Berbilang ni apa? Tak tahu berbilang apa, tapi apa saja pahaman berbilang-bilang yang terbit daripada arad yang berdiri dengan yang berhubung suku-sukunya. Dia adalah pahaman yang menunjukkan pada satu zat tu berhubung antara satu sama lain untuk membentuk zat yang satu tu. Itulah dipanggil kam muttasil. Dan kam mumpasil itu ialah bilangan yang mubham. Atas nama kam tu berbilang-bilang, maksudnya banyak, beberapa. Dan disebut kam tu tak tahulah berapa dia, 2 ke 3 ke. Dan dipanggil mubham pasal tak tahu berapa angka yang sepatutnya, yang terbit daripada arad, daripada sifat yang berdiri dengan yang bercerai suku-sukunya. Jadi mumpasil ni maksudnya zat yang nak dinafi itu satu zat yang asing daripada zat satu, yang kalau nak kata yang ni Tuhan, ada zat lain asing suku nisbahkan kat Tuhan ni. Yang tu dipanggil kam munfasil. Kalau zat Tuhan tu satu, tapi zat yang satu tu untuk dia jadi satu tu dia bersusun-susun, muka, tangan, mata. Itu nama dia kam muttasil fi sifat. Kam muttasil fi zat. Kalau ada satu Tuhan lain yang seumpama Allah Ta'ala, tu dipanggil kam munfasil fi zat. Dua-dua makna ni mustahil. Dua-dua makna ni ternafi dengan wahid, ahad. Satu kita belajar wahdaniyah. Ya. Dan kedua, wadaniyah pada segala sifat. Situ dulu. Saja saya tak nak panjangkan. Maksudnya apa?
Bagi mantap faham tu, jangan ubahlah kepala otak bab zat. Panjang umur esok sambung bab sifat pula. Jangan duk silap lah. Pasal lagi banyak-banyak terabur. Bagi faham betul-betul apa yang betul. Faham mana Wahabi sewil tu, bagi cam elok-elok Wahabi sewil tu kat mana. Sekalipun dia guna dengan bahasa berlapik, apa nampak macam cantik, nampak je cantik, dia ibarat apa, macam tek lembu, buat bentuk bulat, keempat segi, buat petak elok-elok, untuk ambil gula icing, tutup atas, bubuh lilin, bubuh bunga, macam mana? Tulis happy birthday to you. Jadi apa istilah dia? Zahir nampak cantik, tapi dalam dia batil. Itu maksud saya nak cerita tu. Wahabi macam tu kan. Nampak akidah dia, kata apa? Oh, Allah ada muka yang layaknya dengan dia. Oh, nampak hias cantiknya. Seluk dalam, faham ada muka apa? Oh, maksudnya ada juzuk, ada anggota. Ada muka, ada tangan. Maksudnya zat Allah Ta'ala ni bersusun-susun dengan sesuatu. Oh, seluk-seluk dalam rupanya tak lembu. Itu Wahabi. Jaga baik-baik. Pasal ramai orang terkecoh bab ni. Jangan kata hak Wahabi. Yang ahli sunnah pun, yang dia kata ahli sunnah pun, dia masih ada faham macam ni. Jaga tak? Dia tak sesat, memang sesat. Memang salah. Cuba tunjuk tengok macam mana nak murnikan fahaman yang dia kata ada muka-muka yang layaknya. Layakkah makna muka, makna juzuk dan anggota pada Allah Ta'ala macam tu. Nak campak mana ayat Quran wahid dan ahad tu, nak buang mana? Nak buang mana yang kata Allah Ta'ala ni laisa kamisli, tak ada misil. Ada muka, maksudnya ada misil. Walaupun muka yang layak, muka masih ada mislu dengan makhluk. Pasal muka adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Kalau muka tangan ni sifat Tuhan, hai, subhanallah. Atas nama dia orang nak guna bahasa sifat. Muka tangan ni juzuk anggota komponen yang ada pada makhluk. Takkan pada Allah Ta'ala ada muka, mata, tangan. Subhanallah, subhanallah. Pasal memahamkan macam tu, maksudnya memisilkan makhluk dengan Allah Ta'ala. Memisilkan Allah dengan makhluk. Sedangkan laisa kamitslihi syai'. Nak lempar mana ayat Quran tu? Nak lempar mana ahad? Nak buang lempar mana wahid? Ingat. Untuk ayat Quran tu, kena faham mana muhkamat, mana mutasyabihat. Jadi siapa nak jadi teras, siapa yang nak jadi furuk. Kena pergi selesai. Siapa mesti ikut siapa, dan mesti betul kan ikut atas prinsip mana. Mestilah ikut usul. Mana kau usul ikut furuk. Takkan muhkam ikut mutasyabihat. Mutasyabihat lah kena ikut muhkam. Sikit dengan istilah-istilah situlah. Situ dulu, banyak orang jumpa esok insya-Allah untuk bicara pula. Dan makna yang kedua ni wahdaniyah pada segala sifat. Wallahu a'lam. Ada soal? Soalan tanya, dia kata Allah Ta'ala zat dia tak bersusun, faham Allah Ta'ala ni satu, seketui. Memang ada orang faham macam tu. Yang tu pun salah juga. Pasal memahamkan seketul tu, istilahnya memahamkan Allah Ta'ala ni jauhar firid. Masih makhluk. Jauhar maksudnya makhluk. Subhanallah. Jadi satu tu apa? Zat dia satu. Macam mana memahamkan satu tu? Bukan kerja kita nak memahamkan satu bukan sesusun, tak seketui. Macam just one dot only. Yang one dot tu cannot be separate. Tak boleh belah, tak boleh potong, tak boleh apa. Semua tak boleh. Dia one dimension only. Bukan two ataupun three dimension. Bukan 3D dah. One dimension. Maksudnya satu dot aja. Subhanallah. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Mustahil dengan maknanya. Satu yang ada kaedah kita belajar lepas, ma tasawwara bi balik wallahu subhanahu wa ta'ala ala khilafi zalik. Apa saja tu gambar dalam fikiran kita, antaranya satu lah, ada satu tak bersusun, seketui je. Apa yang terlintas dalam fikiran tu wallahu ala khilafi zalik, Allah Ta'ala bukan macam tu. Subhanallah.
Saya jawab soalan lain. Dan bab pahaman macam tu hati-hati saya pernah jumpa ada satu orang ahli tauhid ngaji kitab. Tapi saya tak tahu macam mana dia boleh faham itu. Kata dia Allah Ta'ala ni satu. Satu dia yang seni, halus, kecil. Tak boleh dibelah bagi. Itulah Allah Ta'ala. Astagfirullah. Bukan Wahabi orang kita lah. Orang mengaji lah. Tapi dia punya faham tu, dia terbawa faham macam tu. Kata dia Allah Ta'ala ni zat yang tak boleh dibelah bagi. Allah Ta'ala ni bukan berjuzuk anggota. Faham elok lah. Jadi Allah Ta'ala ni terlalu halus, terlalu seni, yang satu tak boleh dibelah bagi. Bukan boleh potong kecil, rencik, tak boleh potong, tak boleh belah, tak boleh kecil apa, semua tak boleh. Pasal Allah Ta'ala ni satu yang tak boleh dibagi, terlalu seni dan halus, kata dia. Astagfirullahaladzim. Jaga ada orang sesat sampai tahap tu. Yang Wahabinya sesat tak usah semak tu. Dalam kaedah kita dia duk faham betul tu pun masih boleh ada kebarangkalian sesat lagi. Bayang tengok bab akidah ni betapa besar cabaran untuk dapat akidah yang betul. Hadan Allah. Allah Ta'ala fahamkan kita apa yang hak ni. Sezaman kita lah ni memang mencabar lah nak faham hak ni. Nak faham hak, nak duduk di atas jalan hak, nak cerita benda hak. Akidah yang hak, amalan yang hak. Tambah pula zahir hak, batin hak. Memang cabar. Memang tercabar. Hadan Allah. Tentu banyaklah kita zikir, istighfar, selawat. Mana peluang yang ada tu. Tambah pun tak boleh keluar rumah apa lagi ni. Mudah-mudahan kita banyakkan benda macam tu. Habis-habis tak ada tidur. Yang nak tengok benda-benda merepet apa kan. Pasal apa? Semua tu setan tu lagi. Macam lau kepala otak kita. Baik tidur. Sampai waktu baca Quran. Sampai waktu zikir. Sampai selawat. Habis-habis tak ada apa, jumpa anak-anak ini apa, duduklah rumah, duduk diam-diam, tak ada apa-apa, duduk rumah kan demo pun nasihat gitu kan. Macam mana? Tak ada apa tidak. Bangkit pula. Walaupun kalau ikut habiskan masa dengan tidur, lagi bagus habiskan masa dengan tidur daripada habiskan masa dengan tengok benda merepet. Baik tidur. Baik tidur. Tambah pula kena kuarantin pula kan, pakai gelamping pula, satu family macam mana? Duk tengok muka aku kan. Tengok muka bini, tengok muka anak-anak. Lepas tu tengok muka gelang. Lepas tu tengok ni demam, ni kuarantin. Lepas tu pergi dapur, bilik tidur. Dapur, bilik ayah, bilik tidur. Dapur, bilik ayah, bilik tidur. Dah duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar. Rumah kecil pula tu. Tengok dapur, bilik ayah, bilik tidur. Dapur, bilik ayah, bilik tidur. Tak percaya tanya orang duduk kuarantin tu. Semua macam tu. Tengok dapur, bilik ayah, bilik tidur. Tengok dapur, bilik ayah, bilik tidur. Untuk pergi dalam dapur tu, ada biskut, ada nasi, ada ni makan. Buka peti sejuk, minum air. Dapur bilik air, bilik tidur. Dapur bilik air, bilik tidur. Terangkanlah hati kita dengan istighfar, selawat, baca Quran. Itu je pun. Tu pun nak terang mana nak tahulah zaman-zaman akhir ni. Kadang baca Quran pun tengok tak terang-terang, duk gelap aja. Duk selawat pun duk gelap aja hati lagi. Hadan Allah. Kata cabaran besar zaman ni. La ilaha illallah. Masa saya jawab soalan tu sikit nasihat itulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.